Selamat sejahtera. So sekarang kita masuk topik yang baru iaitu perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Kalau untuk perpuluhan, seperti biasa kita akan meminta pelajar mewakilkan perpuluhan di atas garis nombor. Sebelum kita mewakilkan mereka atas garis nombor, cikgu nak sentuh sikit tentang tips perpuluhan. Okey, semasa primary school, awak sudah belajar kosong ataupun sifar poin 1 sebenarnya adalah 1/10. Okey, sifar perpuluhan sifar 1 adalah 1/100. Kalau cikgu bagi 1 perpuluhan sifar kosong, jawapan awak ialah 1/2/100. Kalau cikgu minta awak tukar 3.5 kepada pecahan, macam mana awak boleh tukarkan? Awak mesti tuliskan dia dulu dalam 3/5/10. Seterusnya didapati 5/10 itu boleh dikecilkan sebagai 1/2 dan akhirnya awak boleh dapat pecahan tawajak 7/2. Okey, so maksudnya ini adalah cara-cara untuk menukarkan perpuluhan dan juga kepada pecahan dan perkaitan mereka. Okey, so seterusnya kita cuba lihat macam mana kita nak wakilkan mereka atas garis nombor. Yang pertama, of course, kita akan tengok positif dan negatif dan seterusnya kita akan ada garisan tengah iaitu kosong. Okey, seterusnya barulah kita agihkan mereka ke kiri kanan dan barulah kita menyusun dari kecil ataupun jarak dari kosong. Okey, yang pertama kita lihat dulu positif. Positif ialah 0.7, 0.2. So di sini adalah biasa sahaja. Selepas kosong kita ada 0.1. So sini duduk 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 dan 0.7. Okey. Dan next kita akan ada sebelah negatif. So negatif sini pun sama pelajar. Cikgu tulis sini adalah cermin. So ialah negatif 0.1. So we have negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4, negatif 0.5. Okay. So 2, 3, 4, 5. Next barulah kita ada negatif 0.6, negatif 0.7, negatif 0.8. Then sambung lagi negatif 0.9, negatif 1, negatif 1.1, negatif 1.2, negatif 1.3. Okey, so maksudnya dia adalah sama. Okey, cikgu tulis dekat sini ya. Negatif 0.9 kita akan sambung ke negatif 1. Barulah kita sambung negatif 1.1, negatif 1.2, negatif 1.3. Macam ni ke sana. So negatif 1.3 ini adalah yang paling kecil sekali kerana dia jauh daripada kosong. Okey, dengan cara macam ini haraplah anda semua boleh faham macam mana menyusun mereka di atas garis nombor. Okey, sekarang kita pergi kepada menyusun ikut tertib. Kalau ikut tertib, kita ada tertib menaik, tertib menurun. Seperti biasa, kita akan lihatlah apa yang kita nak, okey, untuk mereka. Okey, contohnya tertib menaik ialah dari kecil ke besar. Okey, so kecil kita tengok siapa adalah negatif. Kalau negatif di sini ada negatif 2.35, negatif 5.23. So di sini kalau kita tukar mereka jadi kepecahan ialah negatif 2, 35/100, negatif 5, 23/100. So satu ialah negatif 2, sangat ketara. Satu ialah negatif 5. Siapa lebih kecil? Okey, ialah negatif 5.23 dan barulah negatif 2.35. Cikgu harap selepas kita sudah melalui integer dan juga pecahan, anda sudah sangat biasa dengan nombor-nombor negatif. Okey, barulah kita sambung ke positif. Positif senanglah. Kita ada positif 2.53, 2.35, 3.52. So, siapa lebih kecil kita bandingkan dua ini. Okey? Siapa lebih kecil? 2.35 dulu, barulah 2.53, barulah akhir sampai yang 3 itu 0.52 tu. Okey? So, ini ialah cara kita nak bandingkan dan menyusun ikut tertib.
Okey, so pelajar, cikgu harap anda boleh cuba tertib menurun. Nanti sebelum pukul 3, tolong bagi jawapan dekat grup. Okey, you just snap and then bagi jawapan. Okey, so sekarang kita cuba pergi kepada gabungan operasi. Untuk gabungan operasi adalah biasalah. Okey, buat dalam kurungan dahulu dan seterusnya kalau ada bahagi darab, kita buat dari kiri ke kanan. Seterusnya barulah kita selesaikan tambah tolak dari kiri ke kanan. Okey, so di sini seperti biasa syarat pertama jangan guna kalkulator supaya anda mahir dengan menulis jawapan. Okey, lihat soalan 1. Kita ada negatif ataupun tolak, kita ada darab. So, nak selesaikan siapa dahulu? Okey, kita akan selesaikan darab dahulu. Okey, macam mana nak darab perpuluhan dengan penggunaan lazim? Cikgu harap anda masih ingatlah. So, boleh sediakan kertas draft untuk awak. So, nombor-nombor yang tak berkaitan ini, yang tolak-tolak ini nak buat apa ya? Kita tulis dahulu. Okey, sini kita akan masuk dalam darab. Jawapan darab mesti adalah negatif kerana sini negatif, sini positif, ikut sleepy man jawapan mesti negatif. So macam mana darab, tengok sini 5 susun 5 darab 2 10, 6 darab 2 12 tambah 1 13. So sini adalah kosong, sini ada kosong. So kita tulis dahulu semua nombor. Perpuluhan ada 2. Belakang ada 2 digit. So, dari belakang kita kira 2 digit. Kita titik di sini. Jawapan ialah 1.3. Okey? Boleh ya? So, ini sebenarnya balik kepada sekolah rendah awak. Sangat senang. Okey, sini kita akan ada negatif-negatif. So, tulis semula. Kita akan dapat positif ikut sleepy man. So, tambah pun biasa kita buat. Okey, susun. Kalau tambah tolak, kita mesti susunkan titik perpuluhan dia. Okey, seterusnya tambah biasalah. 8.4. So, jawapan ialah 4.8. Senang kan? Okey, next kita pergi kepada 2. Soalan 2 kita adalah positif ataupun tambah dalam kurungan dan dekat luar ada bahagi. So, kita akan selesaikan dekat tambah dahulu. Nanti awak buat seperti biasalah pengiraan lazim, tambah. Kita buat bersama-samalah untuk soalan ini. Okey, susun mereka tanda titik perpuluhan itu mesti satu tempat je. Okey, dari belakang kita tambah. 3 tambah 7, 10. 2 tambah 7 tambah 1, 10 lagi. 7 tambah 2 tambah 1, 10 lagi. Okey, semua adalah 10. Bahagi negatif 0.8. So, pelajar dekat sini, cikgu akan ada cara lain untuk ajar awak. Macam mana kita nak bahagi nombor perpuluhan? Sebenarnya kita tak perlu sangat susah hati. Cikgu tak tahulah macam mana nak bahagi kalau tak ada bantuan kalkulator. Dulu awak tak ada kalkulator pun boleh survive saja dekat sekolah rendah. So di sini lagi banyak awak belajar, lagi mahirlah awak bahagi. So di sini cikgu nak ajar satu cara. Awak boleh tengok perpuluhan ini dan jadikan dia sebagai pecahan. Kalau bahagi darab pecahan adalah lebih senang dengan bahagi darab perpuluhan. Setuju tak? Okey, kalau nak awak bahagi perpuluhan, saya rasa adalah lebih senang awak tukarkan perpuluhan itu ke dalam pecahan dan awak darab ataupun bahagi pecahan. Sebab itu awal-awal nota ini cikgu sudah recall balik perkaitan antara pecahan dan juga perpuluhan. So macam ini, senang saja. Okey, awak sudah tahu kalau bahagi pecahan, bahagi itu akan tukar ke darab. Pecahan dekat belakang itu akan disongsangkan. Okey, seterusnya saya tak boleh nak buat pembahagi lagi. So kita darablah. Akhirnya saya akan darab 100 dekat atas, 8 dekat bawah. So inilah awak boleh jadikan jawapan akhir awak. Okey, awak nak jadikan dia perpuluhan pun boleh, nak jadikan dia pecahan tawajar pun boleh. Ikut soalan. Mungkin soalan itu ialah soalan objektif. Objektif hanya adalah pilihan perpuluhan. So awak perlu tukarlah ke dalam perpuluhan. Tapi kalau nak tukar dia jadi perpuluhan,
menggunakan jawapan akhir, senanglah. Tetapi kalau nak awak bahagi dengan di sini, awak mungkin akan jadi susah. Okey, so dengan cara macam ini, cikgu harap anda tak akan takut lagi lah macam mana nak bahagi ataupun darab perpuluhan. Okey, kita lihat soalan yang last. Soalan last pun cikgu bantu kan. Nanti dalam kerja latihan awak tolong selesaikan sendiri. Okey, soalan 3 kita ada tambah. Kita ada tambah dalam kurungan dan akhirnya kita ada darab di sini. So, macam mana pun tambah dalam kurungan itu kita perlu buat dahulu. So, pengiraan lazim. Okey. So, pelajar nanti you buat nota, awak boleh tulis pengiraan lazim awak di sebelah kolom kiri ini. Okey, so 5 tambah 5, 10, 2 tambah 8 tambah 1, 11, titik, 4 tambah 2 tambah 1, 7. So, sini kita akan tulis semula. Depan belakang saya belum settle lagi. Semua mesti tulis pelajar. Jangan buat hilang. Okey, barulah jawapan 7.10 di sini dan belakang sambung darab 0.3. Okey, so sekarang saya ada tambah dan darab sahaja di sini. Tambah dan darab sahaja di sini. Saya akan settlekan siapa dahulu. Saya akan settlekan darab dahulu. So, untuk darab, cikgu tunjuk sekali macam mana awak nak darab. Darab kita tak perlu ikut susunan titik perpuluhan, betul? Kita hanya perlu susun ikut digit. Okey, so sekarang kita darab. 0 darab 3, 0. 1 darab 3, 3. 7 darab 3, 21. So, sini kita dapat 0, 0, 0. Semua ini kalau kosong, bawah semua akan kosong. So, tambahkan. Okey, tambahkan. Macam mana nak letak di titik perpuluhan? So, sekarang kita perlu tengok digit-digit. Di belakang titik ada 2. Di belakang titik ada 1. So, dari sini kita kira 1, 2, 3. Sini adalah titik kita. So, tulis semula negatif 3.7 tambah. Okey, ini kita tak selesaikan lagi ya. Okey, 2.13. Ialah jawapan saya. Okey, so sekarang kita tengok negatif, positif. Siapa lebih besar? Ingat lagi tak hari itu contoh cikgu buat? Okey, kalau saya ada hutang RM3.70, saya bayar balik RM2.13. Berapa lagi lah saya masih hutang ke ataupun saya sudah jelaskan hutang? So, saya masih hutang. So, di sini saya boleh guna tolak. Okey, so tolak. Ini pun sama, you akan pinjam-pinjam. Okey, seperti awak belajar di sekolah rendah. Okey, saya masih hutang lagi RM1.57. So, macam ni lah awak selesaikan jawapan awak. Okey, so setakat ini kita henti. Cikgu akan pesankan kerja. Sila buatkan kerja dan next esok pagi kita akan bincang kerja tersebut. Okey, sekian. Terima kasih.